Salam sejahtera Malaysia. Saya perlu ketawa dulu lah. Saya perlu gelak dulu. Ini seorang lagi dokter. Aduh, selepas dokter Siti Mastura. Ini dokter satu lagi, dokter Wan Martina kalau tidak silap. Wan Martina Matsusuka, Wan Yusuf, entah. Aku sudah lupa lah nama dia. Tapi saya sisipkan bagi anda lah. Aduh, lah. Kenapa lah dokter-dokter di PAS ini semuanya pening-pening? Nah, sekarang baru mau mengaku bahwa kerajaan negeri Kelantan tidak mampu pun untuk buat terminal yang diwar-warkan, bukan main hebat lagi. Tapi sampai sekarang terminal tak siap-siap. Terminal dia macam terminal apa? Aduh, kesian juga aku. Kesian juga kita dengan terminal ni. Tapi yang kita paling kesian nih, ini dokter nih, dia tidak paham pun apa tugasan, apa bahagian negeri, apa bahagian persekutuan. Cuba nak kenakan kerajaan, tapi sekarang sendiri yang kena kantoi. Siap kena balun lagi dengan netizen. Siap netizen kata, aduh, ini kah standard. Ini kah standard walaun tit nih. Beginilah standardnya. Standard yang tidak tidak mencukupi untuk menjadi seorang pemimpin. Ini dokter nih, tahu dokter. Bayangkan seorang dokter tidak tahu perkara nih. Perkara di mana kerja kerajaan negeri, di mana kerajaan persekutuan. Ini bukan kerja persekutuan punya kerja, ini kerajaan negeri. Nah, jangan pula selepas ini kata, oh kami dia nak tirikan. Tak mau. Menteri Pengangkutan menjawab, Anthony Locke, selamba dia jawab. Janganlah perasaan diri itu seorang yang susah. Negeri lain pun buat sendiri tau. Negeri Sabah pun buat sendiri. Negeri-negeri lain semua buat sendiri juga. Ya, semua buat sendiri. Jadi minta maaf lah. Ya, minta maaf. Kalau otak pala walaun tik tidak sampai ke sana. Minta maaf lah. Kita harap-harap selepas ni walaun tik mulailah belajar semula. Kalau perlu masuklah darjah 1 sekali lagi. Masuk darjah 1 sekali lagi, kemudian masuk sekolah menengah. Ulang tayang supaya tahu. At least pergilah kursus. Supaya tidak memalukan parti sendiri. Ini betul. Ini sangat memalukan parti sendiri. Membuka aib parti sendiri. Bagaimana pula dengan walaun yang tidak ada doktor, tidak ada PhD, contohnya, ataupun tidak ada pendidikan tinggi sampai dapat doktor gitu. Bagaimana pula dorang punya otak, sampai mana dorang punya kebijaksanaan. Sedangkan doktor pun begini, standardnya entah ke mana, apalagi yang bukan. Patutlah para walaun semua memang senang sangat kena tipu, kena perdaya, kena perguna, senang sangat. Sebab kalau doktor pun begini, aduh, kesian. Sangat-sangat kesian lah. Okay, so itulah yang terjadi apabila silap memilih. Kita harapkan menjadi permata, rupanya plastik. Kaca pun tidak tahu, kaca lebih berharga. Ini plastik terus nih. Plastik terus. Aduh, kesian. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Akhirnya UMNO membuat pengumuman, pengakuan yang paling mengejutkan, yang langsung tidak dijangka oleh mana-mana pihak. Pasti ini memang agak mengejutkan, pasti agak menakutkan, dan pasti menggegar seluruh Malaysia lah, seluruh Malaysia. Apa tidaknya
Ini case berprofil tinggi. Ini case yang luar biasa. Case yang kedua di dalam UMNO. Pertama Najib Razak, kedua sekarang Ismail Sabri Yaakob pula. Case yang hampir sama, yaitu tentang wang, ya, tentang wang. Bezanya ialah Najib Razak mungkin kurang bijak sebab masuk account. Mungkin kali ini percubaan adalah secara dengan menggunakan wang, dengan mata wang asing. Kita tidak pasti kenapa, apa tujuan dan kenapa jadi begitu, kita tidak pasti. Tapi yang saya ingin kongsikan kepada Anda ialah Barisan Nasional tidak mengakui sekiranya ada kaitan kes isu rasuah ini dengan Barisan Nasional dan UMNO. Ini satu yang sudah jatuh di timpa tangga lah. Sudah jatuh di timpa tangga untuk Ismail Sabri Yaakob. Sudahlah ada case begini, kemudian yang kita anggap sebagai kawan pula tiba-tiba tidak lagi, tidak support lagi. Mereka kata, UMNO kata atau Barisan Nasional kata perkara ini tidak ada kena mengena dengan mereka. Jadi kalau tidak ada kena mengena, soalan kita yang paling syok untuk ditanya ialah kalau tidak ada kena mengena, jadi wang itu untuk apa? Wang itu untuk apa? Maknanya kalau tidak ada kena mengena, ini bukan untuk parti. Ini bukan untuk parti. Ini bukan untuk dengan kesimpulan yang mudah, kesimpulan budak-budak. Ini bukan untuk parti UMNO, BN. Jadi untuk siapa? Takkanlah pula mau bagi kepada Bersatu pula kan? Takkanlah mau bagi kepada PAS pula. Takkan mau bagi kepada Perikatan Nasional. Takkan pula mau bagi kepada Mahathir. Itu lagi tidak masuk akal lah. Itu lebih tidak masuk akal daripada difikirkan itulah. Jadi itulah persoalan dia ialah kenapa tiba-tiba sahaja benda ini menjadi lebih celaru. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini seolah-olah ini ini nampak macam seolah-olah UMNO sudah tidak peduli lagi lah dengan Ismail Sabri Yaakob. Adakah ini bermakna bahawa Ismail Sabri Yaakob telah pun dibuang, dipecat, tidak diperdulikan dan telah pun dibiarkan, tidak dipedulikan lagi oleh UMNO? Adakah sebenarnya secara tidak bertulis saja, secara tidak rasmi saja, adakah ini sebenarnya tidak rasmi sahaja, tapi sebenarnya UMNO sudah tidak peduli dengan Ismail Sabri Yaakob lagi? Adakah ini bermakna bahwa Ismail Sabri Yaakob betul-betul tidak lagi diperlukan, sudah dibuang lah, sudah dibuang daripada UMNO? Ya, mungkinkah begitu? Kita tidak pasti. Kita tunggulah perkembangan seterusnya, apa yang seterusnya berlaku pada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okay, so kalau UMNO BN tidak mengaku, lepas itu tiba-tiba Perikatan Nasional pun tidak mengaku, jadi apa sebenarnya yang berlaku? Memang mainan politik di Malaysia sekarang memang agak serabut, memang agak memeningkan kepala dan memang sangat-sangat mengejutkan. Okay, so kita doakan semoga SPRM dapat membuat siasatan lengkap, telus, berintegriti dan benar. Okay, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.